Kan saja-saja minta cerai tak boleh Kak Som. Suami saya ni ustaz tak handsome. Saya rasa menyesal menikah dengan dia. Ustaz tengoklah dia tu. PJK. Perut jauh ke depan. Setiap hari, setiap masa Allah Ta'ala menyediakan peluang kita untuk jadi baik. Setiap hari. Nak jadi baik ni Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Setiap masa boleh jadi baik. Cuma masalah dia ialah nak sambut ke tak nak sambut peluang baik tu. Allah nak bagi kita masuk syurga, macam-macam cara Allah bagi. Cuma kita lah, nak sambut ke tak nak sambut peluang masuk syurga. Dia bukan setakat ada bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nak jadi baik ni setiap hari. Daripada awal pagi tadi, sampailah kita nak tidur sekali lagi. Tengah tidur pula, bangun pula, nak jadi baik. Silakan. Sebab tu saya nak baca kepada tuan-tuan, nak membawa kepada tuan-tuan malam ni, macam mana nak jadi baik. Sebab ada orang tak suka kita jadi baik. Contohnya apa? Bila datang bulan Rejab, baca doa Rejab pun salah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Baca doa tu pun ada orang kata salah. Nabi tak pernah baca doa tu. Dah. Hari ni tuan-tuan nak jadi baik, berzikir, sebut Allah, Allah, Allah pun salah. Tak ada manfaat sebut Allah. Itu macam mana ni? Kita tukarlah Kazim, Kazim, Kazim. Apa masalahnya sebut nama Allah? Sebut Allah, boleh, subhanallah, boleh, alhamdulillah, boleh. Boleh. Tu ayat tu. Tu dalil tu. Dah 40 tahun dah tulis kat situ. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah, gementarlah hatinya. Apabila disebut nama Allah, 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 gementar hati dia. Kalau tak boleh sebut nama Allah tu ayat Quran tu. Hari ni sebut nama Allah pun tak boleh. Kita sebut nama Ronaldo, Ronaldo. Hari ni ada orang kata tak boleh puasa Rejab. Nabi tak ada nak buat puasa Rejab. Tak ada, biasa je. Tak ada apa-apa nak puasa-puasa. Sya'ban pun sama je. Tak ada nak istimewa, nak sambut nisfu Sya'ban, nak sambut Isra' Mi'raj, bulan minggu depan Isra' Mi'raj, bulan depan nisfu Sya'ban. Tak payah sambut, tak ada sambut-sambutnya. Akhirnya bila orang tak sambut nisfu Sya'ban, orang tak sambut Isra' Mi'raj minggu depan, bulan depan nisfu Sya'ban, minggu depan Isra' Mi'raj pula orang duk ingat bulan Rejab, tak boleh disebut, Nabi tak nak sambut, akhirnya orang buat konsert. Hari ni ada orang nak buat konsert? Ada, mufti tegur. Tak payahlah sambut, tak payahlah buat konsert. Kita dah dekat dengan Ramadan. Mufti pula kena tegur. Bayangkan tuan-tuan, mufti nasihat tak payahlah buat, hormatilah Ramadan. Mai orang lain pula kata apa? Apa salahnya? Kami pun ada anak nak sekolah, kami cari rezeki. Hari ni tuan-tuan, kalau jadi ustaz pun orang tak hormat, tak heran mufti pun orang tak hormat. Sebab apa? Buat yang ni salah, buat yang ni tak boleh buat, buat baik tak boleh buat, kita buat konsert je. Dia berbeza dengan zaman kita dulu. Zaman kita muda-muda dulu, zaman 70-an, 80-an, bila datang bulan Rejab, bulan Sya'ban, Allah. Kak Som, jemputlah makan. Puas. Haji Dolah, makanlah. Belum sampai, saya makan pukul 7.30. Sekarang tak makan, pukul 5. Puas. Sekarang, Haji makanlah. Saya puasa. Mana ada puasa bulan Rejab? Sudah, tuan-tuan. Jadi nak jadi baik dah, jadi rosak sekarang. Padahal peluang nak jadi baik tu banyak. Tuan-tuan nak memperbanyakkan berpuasa sunat di dalam bulan Rejab, silakan.
Banyakkan puasa. Kalau dulu tak belajar nak puasa sunat, puasalah Isnin Khamis. Puasalah puasa putih. Hari bulan Rejab, bulan Syaban, puasa putih. Puasalah selang sehari ke, terpulanglah memperbanyakkan puasa sunat. Bukan langsung tak boleh puasa. Ada yang puasa direct setiap hari. Sebulan penuh Rejab, sebulan penuh Syaban. Ada yang macam itu dulu-dulu. Sebulan penuh Rejab, sebulan Syaban. Mai Ramadan sakit, langsung tak puasa. Lah. Jadi kalau tak mampu, tak payahlah buat macam itu. Buat sekadar kita. Tapi kita belajar. Puasa. Dah habis qada belum Ramadan? Buat sekarang. Bulan Ramadan dulu tinggal puasa, puasa. Puasa pun tinggal. Yelah, orang perempuan. Yelah, opah takkan dia datang Ustaz. Opah ni dia makan nyonya benar. 70 pun datang uzur lagi. Jadi bulan Rejab dengan bulan Syaban ni perhabislah qada. Jangan hujung-hujung bulan baru nak kelepar tangan. Ya Allah, dah nak masuk Ramadan lagi 6 hari ya Allah. Lagi 6 hari. Puasa belum bayar 6 hari. Nak datang Ramadan lagi 4 hari. Confirm tak boleh bayar. Yang dulu-dulu awak tak nak bayar. Sekarang bayar siap-siap. Supaya kita membuat persiapan. Ni sekarang dalam bulan Rejab ni. Orang kita zaman-zaman dulu rajin bersedekah bagi makan orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kita sekarang ni ada setengah masjid dia buat program. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Ramailah datang, Masya Allah. Bila habis semayang subuh, buat jamuan di luar. Makan di luar. Bila dah buat jamuan, makanlah. Ramailah makan berselera. Ramai. 2-3 ribu orang datang semayang subuh. Bila dah ramai pula orang kata, ini datang semayang ni niat nak makan ke nak semayang? La ilaha illallah. Salah ke bagi makan orang? Lantak dia lah niat dia kenapa. Mana kita tahu, Allah je tahu. Dia nak datang, saja-saja nak datang ada 5 orang. Kalau dia datang kan pelik. Malu pula aku datang. Hari ni datang ramai-ramai, aku join sekali lah. Tapi orang sekarang ni dia suka menilai hati orang. Ni datang semayang subuh ni niat kenapa ni? Kerana artis saja ya? Kena artis saja ya? Dah. Ada pula yang kata, ada makan, ada. Tak ada makan, tak ada engkau. Aduh. Kenapa kita suka menilai hati orang? Bagi je makan, tuan-tuan. Jadi akak-akak, abang-abang kalau nak sedekah, bulan ni kita sedekah. Kita dah mula start sedekah bulan Rejab. Setiap hari Sabtu, setiap hari Jumaat subuh, Sabtu subuh, cuti Ahad subuh, buat jamuan. Tulis besar-besar kat depan tu. Ganti gambar saya tu. Sarapan pagi setiap selepas subuh. Daging kambing Sabtu. Lembu hari Ahad. Hari Sabtu pula tu hari Jumaat special lagi tuan-tuan. Biryani gam. Agak-agak ramai ada orang. Lantaklah dia orang. Hari ni biryani gam ramai. Gila. Lantaklah gila ramai tuan-tuan. Janji belajar mereka datang. Tarik anak-anak kita datang. Untuk bagi sedekah. Nanti mereka nak bangun sahur dalam bulan Ramadan. Bulan Rejab dia orang dah bangun awal. Bulan Syaban dia orang dah bangun awal. Nanti mereka dah biasa bangun bulan Ramadan. Untuk bersahur dan bersubuh di masjid. Sekarang bulan latihan dia. Tak adalah kita nak kejut bulan Ramadan nanti. Susah nak bangun. Berapa ramai ibu-ibu, isteri-isteri yang menghadapi masalah mengejutkan suami dan anak-anak dia. Di dapur isteri dia menjerit, abang, bangunlah abang, oi, sahur. Dah 5 suku ni abang, oi. Tak bangun-bangun abang tu. Yang bangun jiran dia. Terima kasihlah Kak Nap tolong kejutkan kita orang. Kalau tak ada suara Kak Nap menjerit, tak bangun saya Kak Nap, kata dia. Sampai kena beli tu. Hon. Sahur. Tak benar faham. Tak faham sudah. Sahur. Tu, dia ambil orang Indonesia.
Tapi kalau kita dah bangun sekarang bulan Rejab, datang bulan Ramadan nanti, memang automatik 4.30 dah bangun. 4.30 pergi ambil wuduk, semayang tahajud, Allahu Akbar. Pukul 5 suku pergi sahur. Dah boleh buat dah. Habis sahur, datang masjid, semayang subuh, Allahu Akbar. Jangan lepas semayang subuh ditanya tu imam pula, tak ada biryani gam ke pagi ni? Hari ni Ramadan, Din, buat tenang, Din. Kau nak makan lepas subuh pakai jadah kau. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, buatlah baik. Tak kira bulan mana pun, kalau ada orang kata ni tak boleh, tak usah layan lah tuan-tuan. Saya seronok ada orang kata, bida'ah bila baca Al-Quran sebut Sadaqallahul Azim. Yang tu pun bida'ah. Sadaqallahul Azim. Nabi tak pernah baca Sadaqallah. Lah. Takkan salah kot. Ada yang kata tak boleh bertasbih, guna tasbih. Berzikir, guna tasbih. Subhanallah, subhanallah. Biji tasbih tu Nabi tak pernah buat. Loh. Lepas ni tasbih semua gantung dekat cermin kereta, tuan-tuan. Duk goyang-goyang, kata. Mak tak berzikir guna tasbih. Bida'ah, kata dia. Apa yang teruk sangat ni tuan-tuan, oi? Apa nak jadi hari ni? Yang ni bida'ah. Sadaqallahul Azim, bida'ah. Berzikir menggunakan biji tasbih pun tak boleh. Yang herannya, dia sembahyang guna mikrofon boleh pula. Janganlah jadi jumut macam itu. Akhirnya orang Islam tak nak lagi buat ibadat. Mereka buat benda yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Jadi saya nak ajak tuan-tuan malam ni, jom kita jadi orang terbaik. Takut tak sempat bulan Ramadan. Sekarang kita buat baik. Apa cara dia, Ustaz? Pertama, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Saya tengok tadi ada anak-anak tahfiz 2-3 orang datang tadi. Saya semayang Jumaat tadi di mana kah? Masjid mana kata saya tadi? Semayang Jumaat lupa di mana? Selanda ya. Masjid itu. Tengok ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju Melayu hijau. Saya tanya ni sekolah mana? Asy-Syakirin. Ya, seronok tengok budak-budak tahfiz. Nabi kata orang yang paling baik siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran. Kan anak-anak kita tu belajar Quran. Terbaik tu. Jangan tuan-tuan tengok ada masa depan ke budak-budak ni. Nak kerja apa tu? Untuk hafal Quran tu. Sampai hilang kepala begini. Tengok tuan-tuan. Dah Nabi kata mereka itu belajar Quran. Mereka adalah orang terbaik. Masalah rezeki bukannya datang daripada awak. Rezeki datang pada Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Quran. Allah lah yang jaga Quran. Termasuklah orang yang menjaga Quran. Orang yang memelihara Quran. Orang yang memelihara Quran tu nama dia apa? Hafiz. Allah yang turunkan Quran. Allah jaga Quran. Termasuklah orang yang menjaga Quran. InsyaAllah Allah jaga. Jadi apa masalah kita takut? Kalau anak kita belajar Quran, tak ada masalah. Baik Ustaz. Orang yang belajar Quran ni orang terbaik macam mana Ustaz? Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Keseluruhan awak belajar tentang Quran, daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semua baik. Baik awak belajar tafsir dia kah, asbabun nuzul dia kah, kisah dia kah, pengajaran dia kah, hukum dia kah, ayat dia kah, tulisan dia kah, segala benda yang awak belajar tentang Quran jadi baik. Tadi pagi kita semayang sajadah. Sujud sajadah pagi tadi kita baca surah As-Sajadah. Hari Jumaat. Okey, kita baca kan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un. Kita baca ayat tu. Baik, tuan-tuan. Di dalam Al-Quran, kalau kita kaji Al-Quran, kalau tuan-tuan rajin, perkataan sajadah, perkataan masjid, perkataan sajid, perkataan sujud, yang membawa maksud sujud, masjid, tempat sujud, sajid, orang yang sujud dan sebagainya,
Allah Ta'ala sebut berapa kali dalam Quran? Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan sujud atau yang seumpama dengan dia sebanyak 32 kali. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujud tu, sajadah tu, masjid tu, 32 kali Allah sebut dalam Quran. Surah As-Sajadah yang kita baca pagi tadi, bilangan dia ialah surah yang ke-32 dalam Quran. Nampak tak? Hebatnya Quran. 32 kali disebut surah As-Sajadah, surah yang ke-32. Maka kita pun baca, wahum la yastakbirun. Surah As-Sajadah, maka bila baca ayat itu kita kena sujud. Surah Sajadah, ayat Sajadah, nombor dia 15. Ayat yang ke-15 kena sujud. Tuan-tuan balik rumah sekali lagi, cuba kira. Ayat Sajadah tu, bermula daripada awal dia, perkataan pada ayat Sajadah ada 15 perkataan. 15 perkataan membentuk ayat yang ke-15. Sama, tuan-tuan. Hebatnya Quran. Kalau kita belajar tang situ pun kita tahu dah. Hebatnya Quran. Ini bukan karangan Nabi Muhammad. Ini bukan ciptaan Rasulullah. Ini adalah wahyu. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Turun daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu baru saya cerita berapa kali perkataan sujud. Surah Sajadah ayat berapa? Ayat Sajadah 15 ayat. Nombor ayat pun 15. Belum kita cerita lagi tuan-tuan yang lain-lain. Tak habis kalau kita kaji Quran. Sayang yang mengkajinya orang musuh-musuh lain. Musuh kita. Mereka kaji sungguh. Yang kita ni pula tak kaji Quran, duk kaji game. Anak-anak main game, sehari dia boleh main. Kita pula duk kaji dam. Begini main dam. 4 kali dapat haji, Mekah tak sampai. La ilaha illallah. Yang dia kaji, apa yang dia tengok dalam TT. Apa yang dia tengok dalam FB. Apa yang dia tengok dalam YouTube. Tapi dia tak kaji Quran yang duduk depan mata dia. Kalaulah kita mengkaji, belajar Al-Quran, kita ajar balik Quran, kita jadi orang terbaik. Jom tuan-tuan, bulan Rejab ni, kita minta kepada Ustaz Rahmat Hashim ni, penyelarah masjid ni. Ustaz, buat kempen Ustaz, mengajar dalam masjid Ustaz, macam mana mentadabburkan Al-Quran. Macam mana mentadabburkan Al-Quran. Yasin. Wal Quranil Hakim. Yasin. Demi Al-Quran yang bijaksana. Allah kata, wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah. Apa makna hakim? Dia ada kita panggil alim. Dia kita panggil sebagai hakim. Ada yang dipanggil sebagai albab, ulul albab. Macam-macam nak perkataan yang nak menggambarkan cerdik, bijak, pandai. Tetapi Al-Quran Allah sebut Al-Hakim. Bijak. Bijak bahasa Melayu. Orang putih panggil smart. Nampak? Orang Melayu faham smart tu segak. Kacak. Haji malam ni smart Tuan Haji. Pakai baju masuk dalam lagi. Wow. Itu bukan smart kak. Itu nama dia segak. Smart maknanya apa? Bijak. Bijak. Sebab tu tuan-tuan ada handphone. Tuan-tuan dipanggil apa? Smartphone. Telefon pintar. Nampak? Kita ada kipas angin. Nama dia kipas angin pintar. Dia tak payah pusing. Dia tala je dekat abang. Tak bergerak dah abang tu. Seperti ke mana-mana, tuan-tuan. Itu namanya abang yang pintar. Sebab pandai mencari kipas yang tak berpusing, tuan-tuan. La ilaha illallah.
Sekarang ini ada smart meter. TMP tu, dia ada meter, dipanggil smart meter. Tuan-tuan naik lebuh raya, tuan-tuan tag nama dia smart. Smart tag. Smart. Dalam Quran lama ada sebut. Al-Quran itu smart. Baik. Cuba tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu kepada Tuhan kamu, jalan Tuhan kamu dengan jalan hikmah. Serulah manusia. Ajaklah manusia. Pergi pada jalan Allah dengan jalan hikmah. Orang Melayu faham pula, hikmah tu lemah lembut. Bukan. Kalaulah malam ni saya lemah lembut, macam lembek tengkok kita. Kita hendaklah meraihkan rejak. Marilah sama-sama kita membuat persiapan untuk Ramadan. Wah, berhikmah betul Ustaz. Tu bukan hikmah, tu bangang nama dia tuan-tuan. Hikmah ni bijak. Bila kita baca khutbah, jam 1:30 tengah hari. Hikmah bijak. Kena baca tu semangat. Ittaqullah. Masuk budak-budak di luar tu. Apa yang marah tu imam tu? Nampak dia masuk dalam tu. Kalau tuan-tuan baca lembut, ittaqullah. Tidur. Bilal pun tidur tuan. Hikmah di sini ialah ada masanya kita bila bercakap dengan budak-budak lain, bercakap dengan orang tua lain, bercakap di universiti lain, bercakap tengah padang lain, bercakap dalam masjid lain. Itu hikmah. Jom kita pergi semayang subuh. Berapa ramai kita ajak tak jalan? Berapa lama kita ajak orang semayang subuh tak jalan orang? As-salatu khairum minan naum. Besok gelap masjid tu. Tak dengar azan, ada orang potong tali tu. Memekak pagi-pagi kita dia. Tak kena berapa puluh tahun imam ajak untuk datang, orang tak datang. Lepas imam ajak, kita hantar pula jemaah tabligh. InsyaAllah, datanglah masjid insyaAllah. Selepas subuh, kita ada kuliah subuh insyaAllah. Kita hantar jemaah tabligh. Tak jalan. Yang datang tabligh je tuan-tuan. Yang lain tak datang. Apa hikmah kita buat? Aku ada TT. Aku ada Facebook. Aku ada laman sosial. Aku ada pengikut. Kenapa aku tak ajak orang datang semayang subuh? Saya pun tulis dalam, saya akan semayang subuh di masjid kampung, masjid baru. Kampung masjid baru. Selandar contoh. Asahan contohnya. Dia orang pengikut saya pun ada. Wow, Ustaz Kazim datang subuh dah. Kawan-kawan, jom semayang subuh. Nampak? Itu hikmah. Akhirnya tak muat. Masjid pun ambil kesempatan. Kita sembelih kambing 3 ekor. Bagi makan. Akhirnya tuan-tuan, tiap-tiap minggu penuh. Itu nama dia hikmah. Bukan makna hikmah tu lemah lembut Kak Som. Cuba tengok ada orang lintas jalan depan tu. Opah leha, dia lintas jalan kat depan. Tak tengok kanan kiri, main lintas. Menono je lintas. Kereta laju. Waktu itu, kita nak tegur dia. Macam mana nak buat? Okey, kita alu-alukan ketibaan yang berhormat Datuk Fairul Nizam bin Roslan. Terima kasih ya sudi datang program kita malam ni. Baik, jadi tuan-tuan, opah leha ni duk lintas jalan tak tengok kanan kiri. Kita nampak kereta nak sampai. Waktu dia nak lintas tu, apa hikmah dia? Supaya dia tak melintas. Kak leha, kereta dah lemah lembut. Elok Kak leha ke dia pun mati. Kereta tak sempat tuan-tuan. Hikmahnya ialah Kak leha, kereta. Dia berhenti, terkejut. Dia mati bukan sebab langgar kereta. Jantung pula. Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita belajar Quran di mana?
Sekarang bulan Rejab. Sebab nanti bulan Ramadan kita nak buat tadarus. Tak adalah muka yang sama je masuk tadarus. Haji Usop, Haji Osman, Haji Bidin. Haji Bidin dah tak ada, Ustaz. Oh, dah pindah ke? Dah pindah alam, Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Muka yang sama je. Tuan-tuan, tahun ini kita peringkat masjid kita tadarus muka baru semua. Tapi Ustaz, saya tak lancar. Tak apa, sekarang kita lancarkan. Dalam bulan Rejab, kita buat kelas khas. Tadi saya kata dekat Ustaz Rahmat tadi, kita buat kelas khas untuk tadabbur Al-Quran. Bincangkan macam mana canggihnya Quran. Apa makna hikmah. Tang situ pun cukup lah, tuan-tuan. Bayangkan pula selepas habis sembahyang Isyak, bapak-bapak yang tak pandai baca Quran, jangan takut, kita akan buat kelas intensif untuk baca Quran. Jangan malu. Yang mengajarnya imam satu masjid kita. Kamu tak boleh baca langsung, Haji? Tak boleh. Ini huruf apa? Ini saya kenal ni. A, ba, ta. Yang ni, sampai sinilah ustaz saya meninggal. Innalillah. Macam Piramli biji, tuan-tuan. Jangan malu. Kita nak jadi baik, mana boleh malu. Jangan. Masuk je. Abang malu lah nak baca dengan imam. Kalau gitu biar saya yang ajar abang. Jangan malu belajar dengan isteri. Saya pun tak pandai abang. Kita belajar dengan cucu kita, abang. Tak malu pun belajar dengan cucu 9 tahun. Iqra. Ba. Tok Wan belajar dengan cucu. Masuk ja. Abah. Oi. Tak ingat Tok Wan ni. Menangis Tok Wan tau. Lari masuk dalam bilik. Pukul muka kat bantal. Nangis. Tak nak baca dah Quran. Ya Allah, tisunya hati. Jom tuan-tuan, bulan Ramadan nanti kita nak buat tadarus. Yang mana tak pandai baca, tak apa. Masuk tim tak pandai. Ada seorang yang jaga. Baca surah yang pandai. Surah apa yang dia pandai? Surah Yasin. Surah Al-Mulk. Surah Waqi'ah. Tiap-tiap malam, itulah dia baca. Tak payahlah baca surah yang dia tak lancar. Memang tak habislah Quran. Lu baca surah Al-Baqarah Wabashiril. Dia seorang tak habis pukul 1 pagi, entah. Jadi kita baca surah yang paling senang. Apa dia? Yasin tiap-tiap malam. Lepas sembahyang tarawih, Yasin Al-Mu'waqi'ah. Yasin Al-Mu'waqi'ah. Kemudian ayat lazim. Habis, balik. Besok sambung lagi. Masya Allah. Jangan abang-abang. Bila abang-abang tak lancar, habis tarawih, balik. Mat, tak masuk tadarus, Mat? Tak payahlah. Bagi dia orang semua pakar tu. Expert tu. Dan kau nak ke mana? Apa lagi Tom Yam lah. Udah lah. Tom Yam sekarang boleh makan. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Kita dampingkan dengan Quran. Yang mana pandai baca. Janganlah laju sangat. Berlumba-lumba pula. Kau orang punya tim dah berapa juzuk? Kami dah 10. Kita orang dah 20. Lu bangga buat apa? Baca lintang pukang. Berapa syarilah jenah aman buat apa tuan? Warattilil Qur'ana tartila. Dan yang mana kena tegur bila datang tadarus, janganlah merajuk. Sebab ada yang merajuk. Sebab kena tegur tu kasar, ustazah tu kasar. Dengung. Dengung. Patah meja ni tuan-tuan. Duk tepuk, relai meja ni. Makcik tu merajuk, tak baca dah. Petang besok, pagi besok, makcik tu baca Quran seorang di hujung. Ajar, tak masuk tim tadarus ke? Tak nak lah. Asyik aku baca salah. Asyik salah aku baca. Baik aku baca seorang. Betul semua. Elok sangat ajar. Bacalah seorang-seorang. Memang betul semua lah. Itu bukan tadarus. Tu nama dia terdekat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom. Sebelum kita tidur, pastikan kita baca Al-Mulk.
Setiap malam kita baca Yasin. Lepas subuh pagi besok, tiap-tiap hari kita baca Waqiah. Alhamdulillah, kalau masjid ni dah buat, bagus. Lepas sembahyang Isyak, Al-Mulk. Siap photostat lagi, banding apa nama, elok-elok, laminate elok-elok, bagi. Lepas sembahyang Isyak, eda, baca Tabarakallazi, baca Sadaqallahul Azim. Letak balik tempat dia. Malam besok baca pula. Seronoknya. Pagi besok lepas subuh Waqiah. Saya buat di masjid saya, tuan-tuan, tahun 1997. Saya dah buat dah. Saya jadi imam masjid tu. Lepas saja subuh baca Quran. Lepas sembahyang Isyak je. Tahun 98 saya buat. Sekarang dah tak jadi imam. Tak sempat nak jadi imam. Tak ada ceramah. Waktu saya jadi imam dulu, itulah kerja saya. Buat satu benda yang orang tak pernah buat. Apa yang saya buat? Orang tak pernah buat. Saya buat lepas sembahyang Isyak, photostat, laminate apa semua, surah Al-Mulk. Lepas baca pulangkan balik. Jangan buat balik rumah pula. Kena buat lagi. Baca je. Lepas sembahyang subuh, setiap hari baca Quran. Satu ayat saya baca, orang ikut. Satu ayat saya baca, orang ikut. Saya boleh khatam Quran, tuan-tuan, setahun. Dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang datang sembahyang subuh. Daripada 2 saf, dia boleh pergi 5 saf sembahyang subuh. Kita buat kempen dengan Al-Quran saja. Kemudian saya buka kelas untuk membaca Quran selepas sembahyang Isyak. Sebelah masjid saya tu sekolah agama rakyat. Ada 4 kelas. Saya panggil kawan-kawan saya, engkau kelas itu, ambil 4. Pukul 10.30 balik. Ya Allah, tuan-tuan, belajar balik daripada rendah. Yang mana dah mahir, belajar lagu, taranum. Yang mana dah laju dah, tak payah masuk Iqra', dia jemu dah. Masuk taranum. Taranum pula, Allah, susah. Dia kata, Ustaz, makcik tak cukup nafas. Atau saya baca taranum, baca simple-simple sudah lah. Kemudian yang mana dah boleh baca, kita masuk kelas tadabbur Al-Quran. Yang ni yang mahir ni, tuan-tuan. Kelas tadabbur Al-Quran. Masya Allah. Supaya kita memahami Al-Quran tu dengan jelas. Sebab sekarang ini pahaman liberal macam-macam. Pahaman liberal, dia ambil ayat Quran, dia ambil hadis Nabi, dia bagi kita keliru. Dia bagi kita tak yakin dengan Quran, lama-lama kita tolak Quran. Yang ni. Nak jadi orang terbaik, baca Quran. Nak jadi orang yang terbaik, jom kita mengajar Al-Quran. Baik, yang kedua. Manusia yang terbaik siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nombor 2. Okey, tadi saya sebut. Orang yang paling baik ialah orang yang belajar dan mengajar Quran. Nombor 2, siapa yang paling baik? Abang-abang, balik rumah sekali lagi, tanya isteri. Leha, kita dah kahwin 50 tahun. Abang baik tak? Abang baik tak? Tanya isteri. Isteri dia. Saya kalau saya cakap abang tak baik, abang tampar saya. Sudah. Kalau isteri cakap, baik tak abang Leha? Boleh gagah abang. Daripada tak ada, paksalah juga. Daripada tak ada, dia kata jadilah, ada menjadi. Ini mah parah ni, tuan-tuan, ni parah ni. Saya hari ni pakai songkok, hitam baju, bunga putih, tanah hitam. Ceramah pula. Allah. Pagi tadi dekat hutan Perca, malam semalam saya forum perdana di Ipoh. Habis forum perdana, datang ke hutan Perca pagi tadi. Pukul 9.30 pagi. Di hutan Perca tadi, dia orang buat kempen sembahyang hari menghidupkan Jumaat. Lepas sembahyang subuh, dia orang tak balik. Dia orang buat isyraq, dia orang buat duha, kemudian dia orang buat selawat, kemudian panggil tazkirah Jumaat. Bagi makan nasi, tunggu sampai sembahyang Jumaat. Itu di hutan Perca.
Sekarang saya dengan tuan-tuan pula. Ni saya nak balik Ipoh malam ni. Saya tidur sekejap, nanti pukul 2 pagi saya balik lah. Sebab pagi besok 18 bas melawat sekolah saya. Maksud 18 bas melawat ni, 18 bas tu dengan orang-orang dalam bas tu. Bukan bas saya datang 18. Kalau bas saya datang 18, itu bengkel mengecap bas nama dia. Pukul 8 pagi dah saya kena layan ni orang dah. Malam besok saya ceramah di Merbuk Kedah. Habis di Merbuk Kedah, balik Ipoh pula. Hari Ahad saya ceramah di sekolah, 18 bas lagi melawat. Habis 18 bas, rehat sekejap di rumah, tengok isteri, tengok cucu, pergi pula ceramah di Taiping. Habis ceramah di Taiping, balik ke Ipoh malam tu. Lepas habis ceramah 10 pagi, saya ceramah pula di Masjid Muhammadi di Kelantan. Habis di Kelantan, balik ke Ipoh. Mengajar kelas pukul 9 pagi hari Selasa. Habis Selasa, habis kelas, pergi Temerloh pula. Ustaz, berapa lama dah Ustaz buat kerja macam ni? 34 tahun. 34 tahun. Hulu hilir. Sampailah sekarang. Jadi kalau ada tempat tak bagi saya ceramah, tak apa. Lega entah. Boleh rehat. Bukan dekat-dekat tu. Kelantan pergi Pahang pula. Pergi Negeri Sembilan pula. Minggu depan Kuching pula. Mana tu? Letih tu tuan-tuan. Tapi pasal saya seronok ceramah. Saya suka. Penat ke tak penat ke, tidur ke tak tidur tu bukan masalah. Adakah saya baik? Tanya isteri saya. Bukan tanya saya. Nak tengok baik tak baik, Nabi sebut apa? Tanya isteri dia. Tuan-tuan ni jadi orang masjid. Tiap-tiap waktu semayang di masjid. Sah depan sekali. Pergi tanya isteri dia. Suami kamu baik ke non? Sudah. Lambat benar jawabnya. Tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Tapi kalau dia jawab, suami kamu baik ke non? Allah. Anugerah terindah. Sudah. Anugerah terindah. Kita pun tengok suami dia. Indah. Apa gigi pun tak ada. Tinggal sebatang je gigi dia. Anugerah terindah. Dia kata tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi dekat saya suami Ustaz. Ya Allah. Saya kahwin dengan dia 40 tahun. Dia tak pernah tampar Ustaz. Dia tak pernah jentik telinga Ustaz. Dia tak pernah tengking pun Ustaz. Allah. Tak tahulah Ustaz. Saya bersalin 6 kali. 6 kali saya bersalin Ustaz. Dia ambil cuti tanpa gaji Ustaz. 6 kali saya bersalin Ustaz. 6 itulah dia ambil cuti tanpa gaji 3 bulan Ustaz. Dia bela saya dalam pantang. Dia yang basuh kain lampin anak-anak saya Ustaz. Dia masak untuk saya Ustaz. Allahu Akbar. Mengurut 3 hari lepas beranak pun dia yang urut Ustaz. Dahsyat gila suami awak ni. Tak pernah kita keputusan bekalan Ustaz. Dia sangat baik. Dia bimbing saya semayang. Dia bawa saya pergi haji. Dia bawa saya pergi umrah Ustaz. Alhamdulillah. Dan dia pun dengan mak mertua, dengan bapak mertua dia pun dia baik Ustaz. Alhamdulillah. Allah bagi saya suami yang baik. Kalau begitu kata Nabi, khairukum li ahlihi. Kamu adalah yang terbaik sekali. Sebab tu tuan-tuan, adik-adik yang belum kahwin, kahwin. Abang-abang yang mana belum kahwin, kahwin. Kenapa Ustaz? Sebab aku nak jadi yang terbaik. Aku bujang sekarang. Aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada handphone, aku ada cowai di rumah. Cowai? Tu yang ambil air sejuk, air panas tu. Oi. Mana ada orang bujang cowai? Dia ada cowai di rumah dia. Dia kata, Ustaz, saya okeylah Ustaz, saya pun dengan orang kampung saya baik. Belum lagi. Kamu belum ada orang rumah. Nak tengok baik tak baik, tunggu kamu kahwin. Sekarang kamu tak ada orang rumah lagi. Nak dapat kebaikan, kahwin. Bela isteri elok-elok. Nak tengok baik ke tidak.
Nanti bila dah berkahwin, dapat pula anak. Nak tengok baik tak baik, apa jadi pada anak awak? Kalau anak kita baik, isteri kita baik, dan memang kita bagi yang terbaik, kata Rasulullah, awak adalah yang terbaik. Jadi tuan-tuan, nak tahu baik tak baik, cuba tanya pada isteri kita. Kita ni baik ke tidak, entah. Kalau kita tak baik, isteri cakap tak baik, maka tak baiklah kita. Saya dah lama nak cakap. Tapi saya takut kalau saya cakap abang marah saya. Okey? Nampak tuan-tuan? Macam-macam. Jadi ustaz, macam mana nak buat ustaz? Kalau saya dapat suami tak baik. Kalau saya dapat suami tak baik ustaz, macam mana nak buat? Usahalah bagi baik. Ada yang datang jumpa saya bawa air penawar. Ustaz tolong jampi. Suami saya selalu pukul. Ada macam tu juga. Ada yang jumpa dengan penasihat kaunselor. Macam mana saya nak buat? Saya ada suami yang garang. Awak minta cerai dengan dia. Awak kahwin dengan saya. Oh, itu. Ini bijak. Penasihat 25% nama dia, tuan-tuan. Jahat punya penasihat ni. Macam-macam hidup ni, tuan-tuan. Sebab tu akak-akak, kita ni semayang. Ni, imam ni semayang. Makmum ikut belakang. Bukan maknanya bila kita semayang, langsung tak boleh berhenti. Ada sebab, berhentilah. Kalau tak ada sebab, saja-saja berhenti, tak boleh berhenti. Dosa pula. Nah, kalau ada sebab, berhentilah. Kita semayang, rumah terbakar. Berhentilah. Semayang Zuhur. Tengah semayang, jiran memekik. Api! Leha! Rumah kau terbakar, Leha! Keluar, Leha! Leha duduk semayang juga. Syahid. Syahid apa? Tak apa kalau mati syahid, kata dia. Tu bukan syahid kat Leha, Boleh berhenti. Tengah-tengah semayang, ular duduk atas jadah. Begini. Nak sujud tak sujud? Nak sujud tak sujud? Sujud je lah. Elok sujud, dia patuk je sini, tuan-tuan. Keluarlah semayang. La ilaha illallah. Tapi kalau saja-saja nak keluar, tak boleh. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Tengah semayang, telefon berbunyi. Allahu Akbar. Telefon berbunyi. Tak boleh berhenti. Telefon bunyi. Janda yang mana? Janda yang mana? Alah, janda yang mana? Bunyi telefon tu, janda yang mana? Tuan-tuan. Allah, ini cerita macam 17 puasa, tuan-tuan. Satu semayang tarawih tu semua berbunyi handphone. Lah tu imam bunyi sekali. La ilaha illallah. Jadi kalau telefon berbunyi tak boleh angkat. Jangan berhenti pula. Lantak ke dia je lah. Lepas salam kan, buat, angkat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, begitulah dengan perkahwinan. Saja-saja minta cerai tak boleh, Kak Som. Kenapa, Som, kau nak minta cerai, Som? Suami saya ni ustaz tak handsome. Saya rasa menyesal menikah dengan dia. Ustaz tengoklah dia tu. PJK. Perut jauh ke depan. La ilaha illallah. Tak iyalah. Apa masalahnya? Ustaz tengok suami saya tu. Macam mana saya? Jiran saya tu ustaz, dia basuh motor, tak pakai baju tu. Bulu dada ni dari pusat sampai ke muka. Ada? Suami saya bulu apa pun tak ada, ustaz. Itu yang saya tak cerai tu. Astaghfirullah. Tak boleh, Kak Som. Jangan buat hair, Kak Som. Kalau nak bulu banyak, kenapa tak menikah dengan orang hutan? Pi Sabah tengok. Tu yang tu lagi lebat, mak. Mak yang tu lebat, mak, kata dia. La ilaha illallah. Tapi kalau suami tu ganas, panah barat, dia larang kita buat ibadat, minta lah cerai. Sakit, dah tak larat nak bela dah. Sakit dah, tak larat nak bela. Saya tak larat dah, ustaz. Saya tak larat dia. Silakan, kau dah tak mampu dah. Saya tak mampu menahannya, ustaz. Dia sakit ke? Dia sakit, ustaz. Elok je naik motor.
Petang-petang elok, melawat kampung elok je. Memang elok ustaz. Ada benda lain tak elok? Kata dia. Oh sudah. Dia kerja apa? Dia dulu ustaz kerja panjat pokok kelapa. Ngutik buah kelapa. Oh ya ke? Kata, bila dia panjat satu batang pokok, ada ular di atas. Ular tedung ustaz. Dia sergaknya ular. Dia terkejut. Habis tu, menggelongsor turun. Terduduk dekat perdu pokok ustaz. Oh. Lepas tu jadi apa pada dia? Mati ke? Mana mati? Dia hidup. Habis tu, ada benda lain mati ustaz. La ilaha. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Dia hidup. Ada benda lain mati ustaz. Oh. Takkan saya nak tengok saja ustaz. Kalau macam tu Kak Lehoy, pergilah minta cerai. Suaminya dah tak berdaya maju. La ilaha illallah. Dah abang-abang pun janganlah buat zalim. Aku takkan lepaskan kau. Sian dekat dia. Isteri lain lah kalau isteri kita pun dah tak berkehendak. Tak apalah abang. Saya pun dah 70. Apa lagi kehendak saya. Eloklah abang. Tapi kalau dia muda lagi, bagi peluang pada dia. Cinta tak semestinya bersatu leha. Sudah. Kau carilah orang yang lebih bahagia. Dan pastikan dia tak kerja banyak pokok kelapa leha. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1, orang yang terbaik, orang yang belajar Quran dan membaca Al-Quran. Yang mengajar Al-Quran. Yang kedua, manusia yang terbaik, yang paling baik pada isteri, yang paling baik pada ahli keluarga dia. Jadi Nabi, dia letakkan indikator orang yang terbaik, yang baik pada ahli keluarga dia. Ini cabaran ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan lebih baik daripada saya. Tuan-tuan tiap-tiap malam boleh jemaah dengan isteri. Saya mana ada. Jumpa pun tak. Tuan-tuan lebih baik pada saya. Malam ni bawa isteri datang masjid. Malam besok bawa. Malam kemarin bawa. Subuh besok bawa. Isteri daripada rumah. Dah pakai telekung. Naik motor datang dengan kita. Terbang telekung. Bila kona tu terbang. Seronoknya Kak Leha dapat suami bawa ke masjid. Ya Allah. Saat lagi dah habis sembahyang, suami tunggu atas motor. Kita nak naik masjid tu tekan bahu dia. Tekan tuan-tuan. Ui bangganya. Habis-habis sembahyang singgah kedai tom yam. Makan sup ekor. Bahagia sangat. Saya mana ada. Tuan-tuan ni untung sangat. Duduk di rumah ada anak-anak. Saya tak jumpa dengan anak saya. Tak sempat nak jumpa pun tuan-tuan. Tuan-tuan untung sangat. Alhamdulillah. Tuan-tuan nampak saya ni duduk ceramah. Untung dah. Tak bila saya nak makan sekali dengan keluarga saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Nak makan tengah hari bersama. Jadi yang nak datang makan nanti bulan Ramadan lah. Nak buka sekali puasa, nak sahur sekali. Tunggu Ramadan. Tu pun tak dapat setiap hari. Ada ceramah sebelum puak berbuka. Ada ceramah selepas terawih. Ada ceramah tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, pergi mana-mana tempat. Tak jumpa juga. Jadi bersyukurlah. Jangan duk kata suami dia bagus. Suami dia bagus. Isteri dia bagus. Ni hak kita lupa pada suami kita. 24 jam ada dengan kita. Dia Alhamdulillah Kak Leha. Jangan duk merungut sangat. Tak tahulah ustaz. Suami saya lah. Terus duk merungut. Kadang-kadang merungut lah ustaz. Suami pukul saya. Itu nak buat apa? Ustaz jampi lah. Jampi tak habis-habis. Macam ni lah Kak. Akak pergi report polis, report pejabat agama. Buat report hospital. Pergi minta cerai lah Kak. Dia kena pukul, kena sepak, kena terajang. Kena smackdown ni. Suami dia bila nak pukul isteri dia tiru John Cena. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang mana kaki wrestling dia tahu gini. Allah, Kak pergilah minta cerai Kak. Dia jawab pula. Kak tak nak jadi janda ustaz. Kak tak nak. Kalau gitu sabarlah Kak.
Kau tak sabar dah ustaz. Kalau tak sabar mintalah cerai. Kau tak nak bercerai. Kalau tak nak bercerai sabarlah, tadahlah muka tu. Kau tak sabar dah ustaz. Kalau tak sabar pergilah bercerai. Kau tak nak bercerai. Soal lagi kalau aku hilang sabar lagi, aku pula smackdown makcik ni kan. Allah. Pilah minta cerai. Cari lain. Kalau boleh lepas ni cari orang stroke. Nah, pergi hospital Melaka tu. Masuk buat 4 tengok yang mana stroke. Dah kahwin belum? Kahwin dengan makcik. InsyaAllah. Tak ke mana-mana kak. Ada tak kata kak? Pukul tidak, apa pun tidak. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang ketiga. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Siapa dia orang terbaik? Nabi SAW kata manusia yang terbaik di kalangan kita ialah orang man yurja khairuhu. Orang yang diharapkan kebaikan daripada dia. Wa yu'manu syarruhu. Dan kita rasa aman daripada kejahatan dia. Ni orang terbaik. Siapa orang terbaik? Orang yang kita harapkan dia, kebaikan dia, dan dia ni insya-Allah dia tak akan buat jahat pada kita. Ni orang terbaik. Sebab tu tuan-tuan bila tengok YB datang tu lega rasa. Lapang rasa. Sebab saya apa? Kita harapkan kebaikan pada dia. Tapi kalau dia masuk ya, mai dah. Sudah tuan-tuan. Ni masalah ni parah ni. Orang yang baik itu apa? Orang yang kita harap kebaikan pada dia. Sebab tu manusia dalam dunia ni ada beberapa jenis. Yang pertama, yang bila dia ada, masalah kita selesai. Ada tak dalam kampung kita orang macam itu? Bila dia ada je, settle masalah. Haji Mat, ni Pak Mat Tempe meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, saya uruskan. Dia urus daripada A sampai Z. Kalau dia tak ada, siapa nak mandi mayat? Siapa nak uruskan lubang kubur? Siapa nak uruskan van mayat? Siapa nak uruskan? Pening. Dia ada je tuan-tuan, orang mati bersenyum. Bayangkan tuan-tuan. Mayat senyum. Asyik baik kau ada Din, kau uruskan aku Din. Mayat bercakap tau. Maknanya, orang ni dalam kampung kita settle tuan-tuan. Bila datang kenduri kahwin, settle. Daripada awal kenduri sampai malam, baru dia balik. Dialah yang basuh pinggan, dia yang clearkan kanopi, dia yang clearkan semua. Tetamu datang, dia yang paling sibuk sambut orang, padahal dia bukan keluarga kita pun. Tapi dialah jadi juru cakap pengantin belah laki-laki tu. Jemput. Siap berpantun lagi. Tak disuruh pun. Buat kerja semua tuan. Sampai malam dia basuh pinggan lagi. Dia gantung baju Melayu dia, dia gantung kain pelekat dia, basuh pinggan. Pakai boxer je. Gini tuan. Pukul 12 baru balik. Kalau ada kenduri kendara, dia selesaikan. Ada kerja kahwin, dia selesaikan. Ada mati demam, dia uruskan. Masjid kita ni tuan-tuan, dia tahu semua. Orang macam ni tuan-tuan, terbaik. Ada dalam kampung kita, tuan-tuan jaga elok-elok. Dia tak ada nanti tuan-tuan. Kunci tu mana? Itu arwah pegang itu. Sudah. Macam mana nak kontak penggali kubur ya? Nombor semua dekat dia. Nanti macam mana nak buat? Korek sendirilah. Ni nombor 1. Nombor 2, manusia jenis nombor 2, bila dia ada dalam masyarakat jadi susah. Ni nombor 2 ni. Adanya dia menyusahkan orang. Kita beli mikrofon, beli PA system baru. Cina tu dah setting dah. Ini lu jangan usik Ini nombor 5 jangan tolong jangan kasih usik Okey, sudah cantik Cina pun balik. Mai hamba Allah ni. Halo. Apa ni kuat sangat ni? Nampak? Saat lagi malam tu ceramah. Wow. Semua tengok muka dia.
Orang dah setting elok-elok, kamu kacau pula dah. Ni nombor 2 ni. Bila ada kenduri kahwin, dia sibuk. Datang pengantin pada Perak, dia berpantun depan tu. Anak Cina terkedek-kedek, anak Melayu terlompat-lompat. Jawab. Pengantin tu mana nak jawab ni? Lalah tak jadi kahwin, tuan-tuan, patah balik ke Perak orang tu. Pengantin perempuan tengok je Pak Cik ni, mana mandai je kata dia. Ada orang, tuan-tuan, yang menyusahkan orang lain. Yang nombor 3, manusia, dia duduk dalam satu tempat, dia ada ke, dia tak ada ke, orang tak tahu. Dia tak tahu. Siapa tu, Mat? Tak tahu. Baru masuk tu. Rasanya minggu lepas dia sewa rumah tu. Orang mana ya? Tak tahu. Tak tahu tak. Balik kerja, aku rasa dia malam sampai pagi-pagi dia keluar dah. Entah nama apa, tak tahu. Minggu depan rumah tu gelap, kosong. Kemana pergi orang yang sewa tu? Tak tahulah. Rasa dia tak ada pindah kot. Ada jenis tu. Mati ke, demam ke orang kampung, dia tak peduli pun, tuan. Dia tak peduli pun. Dia tak kisah pun. Ni 3 jenis manusia dalam kampung kita. Pertama, orang yang paling bagus. Dia tahu semua masalah, dia settle masalah. Nombor 2, dia penyebab masalah. Nombor 3, dia langsung tak ambil tahu. Apa nak jadi kau, jadilah. Dia balik, tengok-tengok kereta ramai dekat masjid. Ada kenduri ke? Nampak tu. Dia tak ambil tahu pun malam ni ada ceramah ke, ada YB datang, dia peduli apa, tuan. Jadi ambil yang nombor 1. Orang yang diharapkan kebaikan daripada dia. Maka siapa-siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain dan tidak membuat kejahatan, maka dia adalah orang yang terbaik. Jadi sempena dengan Rejab ni, tuan-tuan, jom kita jadi yang terbaik. Bulan Syaban, kalau boleh penuh dah. Iftar. Ni, iftar penuh dah. Malam pertama Haji Dolok, malam kedua Haji Husin, malam keempat hamba Allah. Hamba Allah pun jadi isu, ambil giliran berbuka puasa. Ni apa ni, letak-letak nama ni tak ikhlas ni. Tengok ni, Haji Husin, Haji Dolok, Haji Ahmad. Tulis hamba Allah lah. Tak ikhlas betul. Tulis nama pun salah. Pelik zaman sekarang ni. Akhirnya malam keempat datang buka puasa ramai-ramai. Dah pukul 7. Tak ada siapa hantar caterer ke? Siapa punya giliran malam ni, Tuan Imam? Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Tak tahu. Dia tulis tu hamba Allah. Tanya setiausaha masjid. Haji Mat, hamba Allah tu siapa? Tak tahu. Dah 7.15. Kita nak minta kedarah apa ni? Akhirnya tak tahu nak kontak siapa. Hamba Allah. Jadi tulislah nama malam yang keempat Haji Rogaya. Baru tahu. Rogaya. Dah pukul 7.10. Tak ada kurma ke? Baru tahu. Jadi janganlah kita kata orang yang tulis nama dekat tu jadi salah. Tak salah, bubuhlah. Tuan-tuan bayangkan, buat korban 7 bahagian. Semua hamba Allah. Saya sembelih korban ini mewakili hamba Allah. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tak kepening tukang sembelih, tuan-tuan. La ilaha illallah. Jadi, kita agak-agak dah. Telefon anak, telefon menantu. Man, bulan Ramadan ni mak nak ambil 2 malam lah berbuka puasa dekat masjid. Mak nak sponsor. 1 untuk arwah ayah kau. 1 lagi untuk kita lah, keluarga kita. Boleh ke anak-anak mak ni kongsi sikit duit? Pakat dengan anak. Berapa ringgit mak 1 malam? Semalam mak tanya tu Imam. Dia kata 1,500. Makan. Untuk 300 orang makan. Boleh lah mak. Saya bagi 1,000. Nanti saya minta Abang Long bagi 500. Alhamdulillah. Kan seronok. Sekarang dah tempah. Tengok-tengok dah penuh 30 malam. I say, man, baru aku nak ambil 1 malam, dah penuh pula. Aduh, tak ada rezeki lah orang masjid. Hai, sahur kan ada. Sponsor sahur.
Kalau dah penuh berbuka puasa, kita buka pula sahur. Tuan-tuan, di sekolah saya, 18 tahun dah. Masuk tahun ini, 18 tahun. Kita orang buat qiyamul lail setiap malam sepanjang Ramadan. Bulan ini, tahun ini, ada 100 orang lebih dah yang daftar. Dari Singapura, dari Kelantan, dari Australia. Bayangkan tuan-tuan, nak puasa lagi sebulan lebih. Orang Australia datang. Nak duduk sebulan Ramadan. Nak semayang setiap malam, nak tadarus, nak belajar, nak semayang tarawih. Yang duduk di sekolah saya 270 orang. Yang datang dari luar 100 orang. Tuan-tuan bayangkan, setiap malam sekurang-kurang 300 orang qiyamul lail di sekolah saya. Habis semayang qiyamul lail, semayang malam, saya pukul 5, saya buat jamuan bersahur, percuma. Semayang 300 orang. Bila datang makan sahur, naik 400. Tak tahu dari mana pula datang 100 itu. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak apalah, kita buat kenduri. Di sekolah saya, sahur percuma. Berbuka puasa pun percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Itu tak ada. Jadi, kita boleh buat di masjid kita. Malam pertama dah qiyamul lail. Jam 3 pagi berkumpul, 4 pagi start semayang, pukul 5 stop. Lepas tu kita makan ramai-ramai dekat kaki 5. Tu, dewan masjid kita tu luar tu. Bawa lah makanan potluck tu. Haji Hussein bawa bihun goreng, Haji Mat bawa nasi ayam, Kak Leha bawa nasi lemak. Sahur ramai-ramai. Haji Dolah bawa mangkuk tingkat kosong. Gini datang. Bila balik berak je tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Oi, kita jadi seronok. Bulan Ramadan ni bulan nak seronok, bukan bulan nak gaduh. Gaduh tak habis-habis Ramadan. 8.20, 8.20. 8.20 bid'ah, 20, 8 bid'ah, 20. La ilaha illallah. Pukul 10 tak sembahyang tarawih lagi. Makmum gini duk tunggu bila nak start ni. Gaduh tak habis-habis ni. Lah, semayang lah bang, bulan Ramadan nak bagi seronok. Sebab tu orang Melayu dia cerdik, nak bagi seronok tu macam-macam dia buat. Dia buat more. Habis tarawih dia buat more. Malam esok ada more ke? Murtabak Raja. Wah, datang. Malam esok ada ke more? Ada. Bihun sup. Malam esok ada ke? Ada. Durian. Datang tuan-tuan. Tu more. Dengan makan itu dapat kebajikan. Wa at'imut ta'am. Orang Melayu tuan-tuan dia kreatif. Tak nak bagi jemu orang untuk semayang tarawih. Dia rehat. Pasal dia tahu yang datang semayang ni ada yang sakit gaut. Habis-habis salam terus bangun. Aduh letihnya. Okey, rehat pakcik. Sementara nak bangun kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dapatlah lunjurkan kaki. Dapatlah perbetulkan tulang belakang. Dapatlah garu tengah-tengah belakang ni gatal. Duduk kat tiang garu. Rehat. Nama pun semayang tarawih. Semayang rehat. Jangan kita habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Amin. Ahad. Allah amin. Ahad. 7 minit 20 rakaat. Sampai tak tahu dia baca apa. Allah amin. Ahad. Nasib baik Ahad kita tahu kul wallah. Kalau lah disebut perhabis Sabtu. Surah apa Sabtu? Nak ke mana bang? Semayang tarawih laju-laju nak ke mana bang? Cuma kita buat dengan tertib. Yang mana selawat tak payah menjerit. Fadlan min Allah Ta'ala. Meletup speaker. Bila meletup speaker atas, dia tengok muka YB. Ni parah ni tuan. Terus tengok muka YB. Minta peruntukan lah, nampak tu. YB kata, mampu lagu ni parah ni. Kadang-kadang kita ni tengok muka YB tu, tengok peruntukan.
Dia ni payah ni. Sampai nak tukar pintu tandas pun tak minta kat YB ke? Habis tu yang kutipan masjid tu buat apa? Yang masjid duk derma hari Jumaat, derma bulan Ramadan, derma pakai. Bulan Ramadan, tandas baru pintu. Ini berlubang ni. Bila kita duduk mencangkung, oi, nampak oi. Orang nampak kita nampak orang ni parah ni. Saya terkena tuan-tuan. Nasib baik PA saya masa tu badan dia besar. Cik Anwar tutup lubang, begini duduk depan. Ni parah betul tuan-tuan. Saya habis-habis semayang, saya tanya, hari kenapa tak tukar pintu tandas? Pelubang besar gila tu. Itulah minta kat YB sampai sekarang tak bagi. Saya tengok dekat kutipan Jumaat, seminggu tu 2,000, 3,000. Tukarlah. Lah tukar. Cuba tengok orang perempuan kita tu, 2 je kipas kesian menung tuan. Padahal demo lah yang telekung paling banyak berat ni telekung 8 leh tu. Balik sekali lagi abang suruh isteri kita buka telekung. Stokin 2. Seluar panjang 1. Seluar kecil 1. Baju kecil 1. Baju kurung 1. Kain telekung 1. Anak telekung 1. Baju telekung 1. 9. 9 leh tu. Masya Allah. Macam kita senang. Jubak je selai. Tak ada kipas pun tak apa. Datang semayang, jubak selai. Seluar dalam tak ada. Kain pelekat tak ada. Angin masuk je. Jadi akak-akak lepas ni pasang kipas lagi, tambahkan lagi supaya akak-akak rasa selesa semayang tarawih. Seronok semayang tarawih. Kadang-kadang kita ni untuk orang perempuan ni, Allah, seksa. Tempat wuduk tak selesa, tandas tak selesa, masjid kita ada duit, tabung kita ada, kita bagi seronok. Bagi makan. Malam ni tak ada orang sponsor, masjid bagi makan orang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, adakah kita jadi miskin dengan sebab bagi orang makan dalam bulan Ramadan? Adakah kita jadi miskin? Tak tuan-tuan. Saya buat semayang subuh berjamaah, mulai berjamaah sejak 18 tahun dulu. Malam yang mula-mula saya ingat lagi. Saya beli nasi bungkus, simpan, kemudian bagi makan sahur. Buat keluar duit. Masa itu yang datang sembahyang dengan saya 8 orang, 16 orang. Saya jadi imam. 17 tahun dulu. Ini masuk tahun ke-18. Saya jadi imam belakang 8 orang, 16 orang. Saya ingat lagi. Bila masuk tahun yang kedua, dia tambah sikit. Ustaz, pagi besok sahur, saya sponsor. Sekarang tuan-tuan, saya tak bawa keluar ada duit saya. Orang sponsor lah. Kawan sponsor, orang ni sponsor. Kami tak nak buka puasa Ustaz. Kami nak sponsor untuk orang bersahur saja. Lama-lama tuan-tuan, masjid jadi imarah. Surau jadi imarah. Jemaah jadi seronok. Jadi kita rasa lapang tuan-tuan. Yang paling saya seronok lepas-lepas habis sahur tu, masing-masing makcik tu duk buka ubat. Dekat 40 orang buka ubat, makan ngap-ngap tuan-tuan. Lah, seronoknya tuan-tuan. Jadi meriah hidup. Hidup kita berkasih sayang dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat baik pada orang. Salah satunya ialah menjamu orang makan. Malam ni ada makan tu Imam? InsyaAllah. Ni yang mahal orang Melaka ni. Saya ceramah aja makan. Saya makan je ceramah. Masya Allah. 2-3 hari lepas saya ceramah di mana? Di mana 2-3 hari lepas? Di Melaka juga. Pantai Kundur. Ya, Masya Allah. Tengah duduk ceramah orang bagi makan. La ilaha illallah. Duduk edar makan tuan-tuan. Pantai Kundur hebat. Okay. Pagi tadi hutan perca tuan-tuan. Sambil saya ceramah. Separuh makcik tu makan. Ngap. Makanlah makcik. Saya tak marah. Sebab dia orang nak sarapan. Sambil saya ceramah tu begini, makcik tu makan ngop makan. Ada satu makcik tu sekejap dia lunjuk, sekejap dia duduk, sekejap dia lunjuk, lenguh. Daripada subuh dia duduk sampai pukul 11 tak habis.
Lenguh tuan-tuan. Tapi dia tetap bertahan. Cuma saya ni takut. Bila orang perempuan duduk depan macam tu, saya takut. Macam sekarang belakang tak apa. Ni duduk depan ni, dia lenguh, dia lunjuk. Urut paha tu. Saat lagi dia nak bersila, dia angkat kain di atas aja. Dia tak angkat sekali kain di bawah tau. Dia angkat kain atas, terbuka. Allah. Tak tengok membazir pula. Allah Tuhan. Ini parah ni tuan-tuan. Jadi kita ucap tahniah pada masjid, terima kasih pada YB, ya, terima kasih pada penyelarah masjid, terima kasih pada ketua kampung, tu imam kita, pengurusi masjid kita dan semua yang hadir. Mudah-mudahan bila kita buatkan semarak Ramadan bermula daripada Rajab, Sya'ban, dia akan membawa kasih sayang kepada kita. Hidup dalam naungan rahmat daripada Allah dan doa daripada malaikat sentiasa mengiringi kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih pada Yang Mohd Datuk yang sanggup datang walaupun baru sampai ya daripada Johor. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah.